Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita bincang jawapan untuk kerja kita hari ini. Okey. Iaitu dalam modul yang baru kamu dapatlah dari sekolah yang ibu bapa pergi ambil yang hari tu minggu lepas ke 2 minggu lepas macam tu kan. Okey, soalan muka surat 64 nombor 7. Okey, ini dulu. Okey, nombor 7. Okey, hitung jari. Hitung jari. Kalau kamu perasan, contoh ni dia sama macam kalau kamu buka buku teks sama dengan contoh 14. Muka surat muka surat okey, muka surat 91 muka surat 91. Muka surat 91 buku teks. Arahan dia dalam contoh 14 tu samalah. Arahan dia dalam contoh 14 tu dia kata hitung panjang dia tulis panjang jari. Samalah dengan sini. Hitung jari. Okey? Sebab dalam soalan tu pun dia bagi sama juga. Dia bagi sudut. Okey, dalam soalan ni dia bagi sudut juga, sudut pada pusat. Okey, sudut pada pusat ni kita guna simbol theta okey. Lepas tu sama juga dia bagi panjang lengkok. Jadi dalam contoh 14 tu memang betul-betul sebiji soalan ini. Sama. Dia ada panjang lengkok. Okey, dia ada sudut pada pusat. Jadi kita boleh tengok saja contoh 14 muka surat 91 macam mana dia menyelesaikan masalah ini. Jalan kerjanya sebiji sama. Okey. Okey, kita tengok soalan yang A dulu 7A. Okey, 7A dia ada panjang lengkok 11. Okey, panjang lengkok 11. Lepas tu sudut pada pusat 45 darjah. Jadi macam mana kita mau cari dia punya panjang jari. Okey. Ada panjang lengkok, ada sudut. Macam mana mau cari jari? Okey, kita ada rumus dengan bimbang. Dalam ujian pun ada dibagi. Okey, kita tengok macam mana. Okey, buka buku teks kamu lah. Contoh 14 muka surat 91. Ada tu di situ. Okey. Okey, saya tak buka lah buku teks. Kamu kena belajar buku teks mesti ada lah di atas meja tu Okey. Yang A. Okey, tadi kita ada panjang lengkok panjang lengkok. Jadi rumus dia apa? Kalau kamu tengok buku teks kamu, dia start dengan rumus kan. Ni ada rumus theta per dengan 360 darjah sama dengan ini rumus dia. Panjang lengkok. Okey, panjang lengkok bahagi dengan 2 pi j. Ini nama dia theta. Dia kosong, dia macam kosong tapi dia ada macam palang lah di tengah. Buat macam tu pun boleh. Okey. Mesti ada. Jangan buat kosong. Kalau kosong tu kosong lah. Okey. Lepas tu yang ni apa ni? 2 pi j. Pi ni apa? Pi ni dalam bahasa yang dalam apa dia short form daripada perkataan PHI lah, phi. Okey. Cara sebutnya phi lah ataupun pi lah, orang kita bilang pi lah. PAI kan, pi. Okey, J ni adalah jari. J adalah jari. Panjang lengkok di atas. Di sini 360. Di sini sudut. Inilah theta, inilah sudut pada pusat tadi tu yang dibagi. Panjang lengkok tadi tu sudah dia bagi. 11 kan tadi panjang lengkok dia 11 kan? Ini panjang lengkok 11. Nanti kita ganti dengan nombor 11 di sini. Lepas tu yang ini theta ini adalah 45. Nanti kita ganti dengan 45 di sini. Okey. Okey, jadi masalah sekarang kita mahu cari jari. Dalam soalan dia kata hitung jari. Jadi jari ni di sini. Huruf J tu ada di sini. Jadi kita kena singkirkan macam mana? Kita kena pindah-pindah dulu ni. Macam mana kita pindahkan? Kamu tengok buku teks kamu, dia tulis macam ni. Dia tulis tiba-tiba dia tulis 2 pi j. Oh, sebelum tu lupa. Pi, macam mana mau buat pi? Kamu buat nombor 11. Kamu buat tanda palang di atas. Itu pi lah. Okey, kalau mau buat lebih cantik, ada juga simbol yang lagi cantik macam ni. Pun
Boleh juga. Jadi apa-apalah yang penting ada begini, ada begini. Nampak pi itu nama simbolnya pi ataupun phi. Okey, jadi dalam buku teks kamu contoh 14 tu yang kamu salin kemarin tu. Dia buat macam ni 2 pi j sama dengan panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk saya kasih kecilkanlah tulisan dia sikit. Okey, darab panjang lengkuk darab dengan 360. Ni buku teks dia tulis macam ni saya terangkan nanti. Dia tulis macam ni. Okey. Kenapa dia tulis macam ni? Dari mana datangnya ni? Okey, kita ada rumus dia, ni rumus dia. Kenapa dia jadi macam ni? Okey, 2 pi j ni ini kan bahagi kan? Ini per ni kan? Jadi 2 pi j ni berada di bawah. Dia adalah bahagi 2 pi j. Jadi 2 pi j ni boleh pindah ke kiri. Kalau bahagi, kalau kita pindahkan dia akan jadi apa? Kalau kita pindahkan ke sana dia akan jadi darab lah. Sebab tu kamu nampak 2 pi j berada di sebelah kiri pula ni. Sebab dia pindahkan daripada sini. Dia pindahkan ke kiri sini. Okey. Okey, lepas tu kamu tengok panjang lengkuk tak berubah. Dia di sinilah sebelah kanan lah panjang lengkuk dia. Okey, panjang lengkuk. Okey, darab. Dari mana datang ini? 360. Okey, kamu tengok sini 360 ni. Ini kan per 360 kan? Jadi kita pindahkan ke kanan. Lawan bagi bahagi adalah darab. Jadi sebab tu ditulis darab di sini. Okey, darab. Okey. Theta pun kena pindah juga. Okey, jadi theta kena pindah juga. Bila theta dia pindahkan, theta ni di atas kan? Di atas sebenarnya theta tu dia ada tadi kalau kamu perasan kita pindahkan 2 pi j tadi kan, kita pindahkan 2 pi j, kita tulis dulu di sini darab dengan 2 pi j. Buku teks dia tak cerita detail sebab dia anggap kamu sudah tahu bila pindahkan jadi darab. Saya letak dulu sini 2 pi j yang tadi darab kan. Okey, 360 sudah pindahkan tadi. Yang ni kan sudah berada di kanan. Jadi ini sudah hilang, tiada, dia sudah berada di sini. Okey, macam mana pi ni ada di sini ni? Ini kan darab. Tengok ni, darab dengan pi kan. Kenapa dia buat per? Sebab bila didarab dengan pi, bila pindahkan theta ni ke sebelah sana, dia akan jadi bahagilah lawan dia. Lawan darab bahagi kan. Okey. Jadi itulah kenapa dia tulis per theta. Okey. Yang 360 tadi ni, yang ni sudah dipindahkan awal lagi. Yang tadi kan ni sudah dipindahkan tadi kan. Dia ini per, ini bahagi. Per adalah bahagi, lawan dia adalah darab. Sebab tu ada darab sini. Okey. Jadi sebab tu buku teks kamu dia tulis ini saja ni. Dia tidak tunjuk pindah-pindah tu sebab dia anggap kamu sudah mahir, kamu sudah belajar di tingkatan 1. Dan awal tahun dulu pun banyak sudah kita bincang pindah-pindah ni. Jadi kena ingat. Okey. Sebab tu dia terus buat macam ni. Dia tak buat anak panah semua ni. Dia terus buat macam ni. Okey. Okey, dalam buku teks kamu apa lagi? Okey, lepas tu dia tulis 2 pi j. Okey, sekarang ni senanglah. Okey, sekarang ni 2 pi j. Okey, 2 pi j 2. Okey, 2. Okey, pi itu macam mana? Pi ni nilai dia, kalau nilai tu kamu kena ingat nilai pi ni. Pi ni nilai dia 22/7. Kalau buku teks kamu, saya ikut buku teks kamu ni contoh 14 tu 22/7. Okey, darab dengan ni 2 pi j. 2 pi j ni semua ni darab ni sebab dia tak tulis apa-apa simbol, maksudnya darab. Kalau rapat-rapat maksudnya darab. 2 darab pi darab j. Tanda darab dia tidak tulis lah di sini. Sebab tu dia buat rapat-rapat ni. Kalau dia buat tanda darab tu dia buat jauh-jauh sikit, nampak tanda darab. Okey. Darab dengan j. Okey, saya salin j yang ni di sini ni. J turun j sini. Okey, sama dengan salin je. Ini saya ikut buku teks dalam buku teks tu. Okey, panjang lengkuk. Panjang lengkuk ni dalam soalan dia ada bagi berapa? Panjang lengkuk, tengok balik soalan dia. Panjang lengkuk soalan A sekarang kita selesaikan soalan A ni. Soalan A. Panjang lengkuk dia 11. Sudut dia tadi 45. Ingat ni baris ni Panjang lengkuk 11. Kita gantikan panjang lengkuk tu, kita ganti nombor 11. Di sini nombor 11. Okey, 11. Jadi panjang lengkuk 11. Okey, darab. Saya salin darab. Sini sikit lah. Darab. Lepas tu yang ini 360 tu 360 lah. Memang rumus dia 360 tu kan. Memang dalam rumus dia memang ada. Okey, per dengan okey, theta dia
Theta sudut. Theta tu adalah sudut pada pusat. Ini theta yang ini ni sudut pada pusat. Tengok balik. Mana theta kita? Dia bagi. Ni dia bagi. Ni sudut pada pusat 45. Jadi saya ganti 45 dalam theta ni. Theta sudah tiadalah sebab saya tukar kepada 45. Jadi saya main-main tukar je tu. Jadi segala huruf-huruf, segala perkataan sudah berkurangan lah. Tadi panjang lengkuk dia sudah jadi nombor 11. Theta dia sudah jadi 45. Jadi sekarang semua ni huruf semua ni kebanyakannya boleh diselesaikan sudah. Okey. Jadi macam mana? Apa soalan kita sekarang ni? Soalan kita mau cari J. Okey, macam mana cari J? J tu berada di sini ni, J. Sebab kita sudah pindah kan? J dia ada di situ. Okey. Jadi macam mana kita mau cari J? J senang je kita ambil. Macam mana? Ni kan darab semua kan? Ini darab, ini semua darab. Jadi kita mau singkirkan semua itu. Kita mau singkirkan semua itu, dia akan jadi bahagi. Kita kena pindahkan yang tidak ada kaitan dengan J, pindah ke sana jadi bahagi. Okey. Dalam buku teks kamu, kalau kamu tengok buku teks, dia tulis terus. Dia tak buat bulatan pindah semua tu, tak buat. Dia buat apa? Okey, tengok buku teks kamu, dia buat apa? Dia buat J. Okey, dia buat J sama dengan 11. Okey, 11 darab dengan 360 yang tadi tu. Okey, per dengan 45 yang tadilah. Okey, per 45. Maksud ditulis belakang ni darab dengan 7 per 22 darab dengan 1 per 2. Dari mana tu datang tu? Inilah tadi bila kita pindah. Cikgu, ini kan darab. Kalau pindah mesti bahagi di sini. Kenapa masih darab juga? Ini kamu kena ingat lagi satu. Ini kan pecahan Kalau kamu tahu ini, kalau kamu ingat semua, kamu belajar sudah semua ni dulu ni kamu belajar. Cuma kamu ingat tak ingat je. 2 ni kita boleh tulis 2 per 1. Ni nombor 2 ni kita tulis 2 per 1. 22 per 7 ni 22 per 7 lah. Memang ginilah. Bila kita pindahkan dia memang jadi bahagi. Dia akan jadi, sepatutnya dia akan jadi bahagi 2 per 1 bahagi dengan 22 per 7. Sepatutnya dia begini kan. Tapi kamu belajar dalam matematik, sekolah rendah kamu belajar, kalau bahagi boleh tukar pergi darab. Bahagi boleh tukar pergi darab. Bila tukar pergi darab, dia akan jadi terbalik. Kalau 2 per 1, okay, 2 per 1 yang ni, kalau kita tukar darab jadi 1 per 2. Kalau bahagi yang ni tukar pergi darab jadi 7 per 22. Jadi benda ni kamu sudah belajar di sekolah rendah. Okay. Dia memang asal dia bila kita pindah, asalnya memang ada tanda bahagi sini. Tapi dalam buku teks dia terus buat tanda darab. Sebab dia, kamu sudah belajar dulu sekolah rendah. Takkan dia mau ulang lagi di sini kan. Jadi kamu kena mahir lah. Kalau pecahan dipindahkan, dia boleh jadi darab lagi, tetapi terbalikkan dia punya atas bawah tu. Okay, atas bawah. Jadi tanda bahagi tiadalah, sudah di sini. Dia sudah tukar pergi darab. Dengan syarat kena terbalik lah. Di atas bawah ni terbalikkan. 1 naik atas, 2 turun bawah. 7 naik atas, 22 turun bawah. Okay. Jadi ni saya padam. Okay. Lepas tu apa? Sekarang ni tinggal kita kira dengan kalkulator kita. Kalkulator je lah. Okay. Jadi kalau saya terus tekan kalkulator. Okay, cara dia, kita tengok kalkulator kita. Kita tengok kalkulator. Okay, big screen. Okay, big screen. Okay, macam mana kita mau type ni? Sekarang kita type je, hati-hati. Dengan hati-hatilah kita type sekejap. Sini sikit. Okay, kita type ni. Okay, 11. Okay, 11. Darab dengan 360 per 45. Type je. Tiru saja ni sebiji. 360 per mana tanda per? Per ni ABC. Per 45. Kamu guna tanda per itu sama maksud dengan bahagi. Boleh juga tekan tanda bahagi di kalkulator. Saya guna per lah. Per tu lagi kemas lah, nampak kan? Per 45. Okay, apa lagi? Darab. Okay, mana darab? Okay, darab 7 per 22. Okay, 7 per 22. Okay, darab lagi. Okay, darab 1 per 2. 1 per 2. Ada lagi kan di belakang? Tiada, sudah. Cek. Kalau betul semua ni, tekan sama dengan je. Dapat 14. Okay, jadi 14. Okay, jadi 14. Tulis jawapan dia 14 cm. Okay, kalau dalam buku teks dia
dalam buku teks tu dia ada step dia sini sini satu lagi kalau kamu perasan. Dia kira yang apa 27,000 lebih-lebih tu macam ni per, tak payahlah kamu buat, terus guna kalkulator lah. Dapat terus jawapan dia, jimat masa. Okey. Jadi dapat jimat masa. Okey. Okey, jadi untuk ini soalan A ini soalan 7A. Ini soalan 7A. Saya tunjuk satu saja contoh. Yang B kamu kena buat sendiri. Rumus dia sama sebiji sama semua. Apa saja yang berubah? Dia punya nilai apa? Tengok nilai apa yang saya ubah tadi tu. Nilai theta tu soalan 7B lain lah. Kalau soalan ni 45 kan di sini. 45. Jadi soalan B tu lain lah. Jadi semua sama ni. Semua sama. Kalau panjang lengkuk soalan B lain lah. Ini soalan A. Soalan A memang panjang lengkuk dia bagi 11 dalam jadual. Kalau soalan B lain lah nilai dia. Jadi yang berubah tu dua, ini je nilai yang berubah. Ni yang kuning ni, saya buat warna kuning ni. Okey, yang tu saja berubah. Jadi kamu kena buat sendiri. Lepas tu test kamu dapat jawapan dia betul ke tidak. Skema saya sudah share di grup kamu. Skema sudah ada. Okey. Jadi jawapannya pun lain lah. Jawapan dia bukan 14 lah. Soalan B. Soalan B sekarang ni saya kata soalan B. Soalan B lain lah jawapan dia sebab yang ni pun nilainya lain nanti. Okey, cuba kamu buat. Okey. Okey, sekarang saya akan terus pergi contoh yang 8A. Saya tunjuk satu saja untuk setiap soalan saya tunjuk satu saja. Yang A saja, yang B kamu buat. Okey, untuk soalan B, untuk soalan 8. Okey, soalan 8 macam mana? Okay, soalan 8 dia apa yang dia bagi? Soalan 8 ni dia kalau kamu perasan dia sama sebiji dengan contoh. Okey, dia contoh yang kamu salin kemarin tu contoh apa? Contoh 16. Okey, muka surat berapa? Muka surat kalau tak silap 91, 92 macam tu kan. Okey, muka surat 92 sorry bukan 91. 91 tadi tu yang contoh 14 tadi, sekarang contoh 16. Muka surat 92. Kamu bacalah ada di sana. Okey. Sebiji sama. Kenapa cikgu kata sebiji sama? Sebab tengok dalam soalan itu muka teks kamu muka surat 92 tu contoh 16 tu dia bagi sama juga, dia bagi macam soalan ini. Dia bagi jejari, ini soalan A. Jejari dia bagi. Kalau kamu tengok buku teks kamu, soalan yang contoh 16 tu dia bagi jejari dia 12. Dalam buku teks kamu lah jejari dia 12. Soalan contoh 16 tu. Okey, dia bagi. Jadi sama, tengoklah. Jadi sekarang ni kita tengok contoh ini. Ada jejari, ini J Ingat, kalau kamu jumpa jejari itu J lah. Kamu kena conteng sini. Buat J, itu maknanya J, huruf J. Luas sektor. Okey, luas sektor dalam soalan ni dia bagi. Okey, luas sektor pun dia bagi. Sama macam contoh 16 tu lah dalam buku teks muka surat 92. Dia bagi luas sektor iaitu 18.48. Okey, jadi macam mana kita mahu selesaikan? Ada rumus yang kedua. Sebab dia ini tentang luas sektor. Kalau yang tadi tentang panjang lengkuk. Nombor 7 tadi tentang panjang lengkuk. Jadi ada rumus dia sendiri. Kalau luas sektor ada rumus dia sendiri. Jadi kena ingat, kalau kamu jumpa luas sektor jangan guna rumus yang tadi. Jangan guna rumus yang panjang lengkuk. Salah pula nanti, kan? Guna rumus yang ada luas sektor. Cari rumus yang ada luas sektor. Okey, kita tengok soalan 8A Sekarang penyelesaian dia di sini jauh ni sebab muka suratnya tu terpisah. Jadi sini saya buat 8A. Ini nombor 8 lah. Okey, 8A di sini. Jejari dia tadi 14. Saya tulis dululah maklumat dia, saya lupa tadi, takut terlupa. Jejari 14. Luas sektor dia tadi koma lah. Luas sektor dia berapa dia bagi? 18.48. Tu luas sektor dia. Okey, rumus luas sektor buku teks kamu ada. Tengok contoh 16 sajalah. Contoh 16 muka surat 92 tu dia ada tulis rumus sana juga tu. Okey. Jadi luas sektor saya tulis rumus dia ini dalam muka surat yang contoh 16 tu. Contoh 16 muka surat 92. Dia tulis luas sektor per dengan pi j kuasa 2 sama dengan theta. Saya biasa guna theta macam ni. Ada juga kadang-kadang buat begini. Jadi sama je lah. Kamu boleh buat kosong gini pun boleh. Per dengan 360 darjah. Dan ni rumus dia. Ni rumus dia. Okey, dalam buku teks kamu tu dia tukar tempat saja ni. Yang ini letak kiri, yang ini letak kanan. Okey, tukar tempat dulu. Dia tukar tempat dulu Ada sebab dia lah. Kita tengok kenapa dia tukar tempat. Okey. Per dengan 360 darjah. Ini saya ikut buku teks kamu ni. Contoh 16 muka surat 92. Dia tukar tempat dulu. Okey.
Luas sektor dia letak di sebelah kanan dengan pi J kuasa 2 tu lah. Per dengan pi J kuasa 2. Dia tukar tempat je. Bukan pindah ni Bukan pindah yang darab bagi darab. Bukan ni. Dia tukar tempat ni. Yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Macam kita lah dalam kelas kan. Tukar tempat, tukar meja. Adakah kita tu jadi terbalik, kepala ke lantai, kaki ke atas? Tidak kan? Kita tukar tempat je. Okay, mau cari mood, itulah. Okay, mau hilangkan bosan ke apa, jadi tukar tempat lah. Okay, sekarang ni tengok dalam buku teks kamu, dia okay. Sekarang ni kita masukkan lah, bila kita tukar tempat, kita masukkan luas sektor. Okay, luas sektor ni kita sudah boleh ganti dengan nilai apa. Luas sektor ni yang dia bagi nilai ni 18.48. Masukkan dalam, gantikan ni. Jadi luas sektor, saya padam luas sektor tu. Okay, saya tulis 18.48. 18.48. Okay. Lepas tu apa lagi? Okay, luas sektor di atas ni kata. Okay, di bawah pi J kuasa 2. Okay, pi J kuasa 2. Saya tengok buku teks kamu Okay, pi J kuasa 2. Buku teks dia tak tulis ni pi J kuasa 2 di sini ni. Dia terus masukkan nilai. Jadi saya terus ikut buku teks kamu lah. Okay, asalnya tadi pi J kuasa 2. Jadi pi itu berapa? Pi itu adalah 22/7. Okay, ni pi J kuasa 2 ni. Pi nilai dia 22/7. J jejari, apa jejari dia dalam soalan? 14. Okay, jadi darab dengan 14. Okay, jangan lupa ada kuasa 2. 14 tu kuasa 2. Bukan darab 2, kuasa ni kuasa 2. Jadi 22/7 darab 14 kuasa 2. Sebab yang ini semua ni operasinya darab ni. Pi dengan J ni darab. Pi dengan J kuasa 2 ni darab ni. Saya buat darab ni sini. Okay. Okay. Seperti yang saya ulang hari tu, saya sudah bagi tahu. Kalau di bawah ni ada pecahan, adalah kalau di bawah ni sesuatu yang panjang ni maksudnya yang perut dia besar, letak kurungan. Dalam buku teks dia tak letak. Tapi untuk kebaikan kamu nanti, bila kamu menaip kalkulator kamu, itu yang penting. Dia boleh jadi salah kalau kamu letak kurungan. Jadi saya sarankan kamu letaklah kurungan. Letak. Untuk selamat baik kamu letak. Sebab dia panjang. Kalau dia single, tidak ada yang darab ni, hanya ada kalau dia single, kalau pecahan sekalipun kena letak juga dia kurungan. Sebab dia adalah sesuatu pecahan yang saya kata panjang lah, yang gemuk. Okay. Kalau single macam 18.48 bahagi dengan 14 saja, tidak ada kuasa 2, tidak ada apa-apa. Ni tak payahlah letak kurungan. Sebab dia single sudah ni. Single, satu nombor je. Kalau dia ada 14 per dengan 7 lagi, kamu kena buat kurungan. Okay, bila kamu tekan kalkulator per, nanti kena buat kurungan ni. Kalau tak salah, boleh jadi salah. Okay. Baik, saya tak, ini pun sudah ulang banyak kali sudah dulu. Jadi kena ingat. Okay. Okay, apa lagi kena buat? Okay, lepas tu kita tengok apa dalam buku teks kamu ditulis apa. Okay. Terus step yang baris ketiga dalam buku teks kamu, dia tulis darab 360. Kenapa darab 360 tu di kanan tu? Okay. Kenapa darab 360? Kan ini kan bahagi. Dalam buku teks dia tulis di sebelah kanan ni darab 360. Ini tiada lah sudah sini ni. Okay. Dia sudah pindah lah maksud dia. Okay, jadi kenapa? Sebab dia bahagi kan. Tengok ni, dia per ni, kita mau pindah ni. Sebab kita tak, apa soalan dia sebenarnya? Apa soalan dia? Soalan dia, tengok balik soalan dia. Diberi luas, diberi jejari dan luas, hitung sudut. Tengok. Hitung sudut pada pusat. Lupa saya mau bagi tahu tadi soalan dia. Hitung sudut pada pusat, itu simbolnya theta. Yang tanda tu, macam telur ayam pecah tu, begitu. Okey. Dia mau tahu theta. Jadi theta itu mestilah sebelah kiri kan. Jangan pindah pula ke sebelah kanan theta tu. Yang kena pindahkan tu yang tidak ada kaitan dengan theta. Jadi 360 ni kita kena pindahkan. Okay, kena pindahkan. Biarlah theta seorang diri baru dapat jawapan dia nanti. Jadi ini per kan. Per bila pindah jadi bila per ini bahagilah maksud dia. Bahagi ni tanda bahagi kalau pindah lawan bahagi adalah darab 360. Jadi sekarang kita boleh tulis sudah theta. Okay, theta sama dengan 18.48. Okay, per dengan buka kurungan lah. Okay, dalam buku teks tidak ada kurungan. Saya nasihatkan kamu letak kurungan. Dalam kalkulator memang wajib kena ada kurungan bila kamu type kalkulator. Okay.
Dalam buku teks kamu, oh saya buat darab dulu, darab 360 tadi. Okey, dalam buku teks kamu 14 ni. Buku teks kamu 14 ni, dia buat 14 darab 14. Dia buat 2 kali darab. Dia buat 12. Dalam buku teks dia buat 12 lah sebab nilainya lain. Di sini 14. Kamu tak perlulah buat 14 darab 14. Darab 2 kali 14 tak perlu. Biarkan begitu. Supaya jalan kerja kita tu ringkas. Jadi mau dapat sudah jawapan dia. Hampir sudah ni. Mau dapat sudah ni. Jadi sekarang tinggal type saja kalkulator. Okey. Macam mana kamu type? Hati-hati. Hati-hati. Okey, tekan. Kita ikut susunan. Ini dulu 18 point. Okey, 18 point 48. Okey. Per, ini per. Okey, per. Per mana? Yang tanda ABC tu. Per. Ni, per. Okey, buka kurungan. Ini penting. Buka kurungan. Apa dalam dia? 22 per 7. Okey, darab ni. Jangan lupa darab. Darab 14. Okey, 14 kuasa 2 jangan lupa. Macam mana kuasa 2 ni tanda ni? X, yang ada X tanda kuasa 2 tu. Itulah maksud kuasa 2. Okey, tutup kurungan. Jangan lupa tutup. Tutup kurungan. Apa lagi dia tinggal? Di belakang jangan lupa. Belakang ni darab. Saya ikut je ni darab. Jadi darab 360. Type 360. Saya ikut saja. Langsung tidak ada lari. Saya tidak reka apa-apa yang tambahan pun. Sebiji sama ni saya type dengan apa yang saya tulis ni. Okey. Jadi tekan sama dengan sahabat. Dapat. Alhamdulillah dapat 10.8. Ni jawapan dia 10.8. 10.8. Ni theta. Theta apa unit dia? Sudut. Theta kan sudut. Sudut apa dia punya unit? Darjah lah. Ada kosong kecil di atas tu. Tapi tak tulis unit tak apa, tak salah. Yang penting nilai dia betul. 10.8 saja pun okey. Tak ada unit pun tak apa. Okey. Okey, jadi itu untuk contoh untuk soalan 8. Soalan nombor 8A. Okey, jadi yang A8A ni saya tunjuk ini saja. Yang 8B kamu kena try sendiri. Jadi kesimpulan dia, mana yang berubah ni? Rumus sama untuk jawab B nanti, yang soalan B nanti kamu jawab. Guna benda yang sama. Yang berubah, mana tadi yang berubah? Senang saja. Yang berubah itu hanyalah mana? Yang ini. Mana lagi? Jejari dia berubah. Jadi nanti soalan B kamu ubah ini sajalah. Ubah ini. Ini berubahlah. Ini dengan ini tadi berubah. Berubah. Yang kuning tu yang berubah. Lain soalan lain lah nilai yang kuning tu. Jawapannya pun lain lah kan. Jadi yang lain 360 sama. Yang 22/7 sama. Semua sama. Yang tu je. Jadi kamu kena cuba soalan 8B. Okey, buat sendiri. Kalau saya tunjuk sampai habis tu, saya pula yang pandai. Bila kamu mau pandai kan. Tapi kalau ada masalah, tolong tanya. Jangan diam-diam. Tolong tanya. Okey. Jadi itu saja untuk latihan ni. Boleh? Cubalah. Okey, yang penting kita cuba. Kalau ada masalah tanya. Jangan pula ada masalah kamu pendam, kamu stres nanti kan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.